Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Kan pasal Laila tu dah malam lah. Kan banyak kita duk sebut malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar tu malam-malam Qadar. Kan? Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Pada ayat yang kedua ni menarik sikit, sebab ayat ni berbentuk soalan. Allah tanya kat kita, hampa tahu ke yang kata Lailatul Qadar tu apa dia? Allah tanya kat kita. Allah tak terus bagi jawapan, Allah tanya dulu kat kita. Pasal apa Allah tanya? Ulama jawab di situ. Ada ayat yang kadang-kadang kita tengok ayat tu berbentuk soalan. Contohnya dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Allah tanya dulu, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Qari'ah? Sebelum Allah nak bagi jawapan, Allah tanya. Bukan Allah tanya tu sebab Allah nak suruh kita jawab, tak. Tapi pada ayat yang seterusnya tu Allah jawab, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yang dikatakan dengan Al-Qari'ah ataupun hari kiamat tu, bila mana berlakunya Al-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Waktu tu manusia-manusia akan berterbangan seperti mana ulat-ulat kecil. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan pada hari itu gunung ganang akan berhancuran dan berterbangan seperti mana debu-debu pasir. Kan Allah nak bagi jawapan kat kita adalah jawapan yang mengejutkan. Sebab tu sebelum nak habaq, tanya dulu. Itu gaya komunikasi Allah Ta'ala dengan kita. Serupa kita dengan member lah kan, seimbang. Balik kerja tadi, contoh lah, tengok atas jambatan kawan tu aksiden putih kepala. Kita main surau, lepas buka puasa apa nak main tarawih, jumpa member. Kita tahu member kita pun balik kerja pakai jambatan ke. Kita nak habaq dekat dia, kata kita jumpa dengan aksiden tadi tu, kita tak terus habaq dekat dia. Main-main terus habaq, boring. Weh, tadi aku balik kerja tengok aksiden putih kepala, boring. Sebelum nak cerita kat dia, kita ditanya dulu, tidak, tadi hang balik kau apa? Kita tanya tu, dah 5.30, 5.45. Hang tak tengok ke tadi atas jambatan? Tak tengok apa? Allah, takkan hang tak tengok? Nampak dia tiba Allah pula. Dia nak bagi suspend lagi. Kan? Takkan hang tak tengok kot tadi atas jambatan? Tak, betul tak tengok. Tapi aku nampak lah jam, tapi aku tak tengok lah. Allah, rugi rugi betul. Tak buat pasal apa? Tak lah, tadi hang kata, takkan hang tak tengok. Dia tak abang lagi, dia tanya lagi sekali. Pasal apa? Dia nak bagi suspend. Kan? Dia nak kejut lebih, sampai berapa banyak kali punya soalan tu. Kan? Takkan hang tak tengok, takkan hang tak tengok. Dia tanya lagi, pasal apa? Bukan pasal kawan tu tahu, kawan tu tak tahu, sekali dia yang nak bagi tahu. Tapi dia tanya tu, gaya komunikasi tu, sebab saat lagi bila dia nak cerita tu, dia nak mengejutkan kawan dia. Rugi betul tadi hang tak tengok, aku balik tadi atas jambatan, aku tengok motor tu aksiden dengan lalat putih kepala, contohlah. Kan? Kan? Dia aksiden putih kepala kawan tu. Rugi hang tak tengok, dia nak habaq satu benda. Dia tu kata, Allah mak nasib baiklah aku tak tengok lah, aku bukan dia tengok darah-darah kan? Kawan dia sampai dia terkejut. Begitulah gaya Allah juga nak berkomunikasi dengan kita. Sebelum Allah nak habaq benda tu, Allah tanya. Pasal apa? Saat lagi bila nak habaq benda tu akan mengejutkan kita. Begitulah dalam surah Al-Qadar ni, Allah tanya dulu, wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah yang dimaksudkan dengan malam Al-Qadar ni? Saat lagi Allah jawab dalam ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah kata Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Sebelum kita nak pergi bersebab lain, saya nak perbetul tentang ayat ni dulu. Sebab saya tengok banyak orang bila bercakap, ataupun kadang-kadang ada segelintir penceramah yang bila mana dia kupas pasal Lailatul Qadar, dia akan kata Lailatul Qadar ni sama macam 1000 bulan. Sama macam 1000 bulan. Sama macam tu tak betul. Yang betul apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar khair, lebih baik dari 1000 bulan.
bukan sama macam 1000 bulan. Ni kadang-kadang kita duk biasa cakap kan. Bukan sama tapi lebih baik. Bila kata lebih baik dari 1000 bulan, bermaksud Lailatul Qadar tu boleh jadi lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. 1000 bulan bersamaan 83 tahun 4 bulan. Tuan-tuan balik pergi kira lah, saya tak pernah kira ni kan. Kita try kira ni kan, 1000 bulan sama macam 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau Al-Qadar, malam Al-Qadar ni lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan, bermakna pahala yang Allah nak bagi kat kita kalau kita dapat malam tu boleh jadi lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan, lebih baik daripada 90 tahun, lebih baik daripada 100 tahun, lebih baik daripada 200 tahun, lebih baik daripada 300 tahun, 400 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, ikut suka Allah. Bukan sama, lebih baik. Bila kata lebih baik, ikut suka Allah nak bagi berapa. Mungkin saya dapat 83 tahun 4 bulan, ada orang dapat 150 tahun. Sebab Allah tengok dia pulun sungguh-sungguh, dia lebih ikhlas, maka Allah bagi kat dia lebih lagi. Mungkin Allah bagi kat kawan tu 200 tahun. Ini membuktikan bahawasanya Allah Ta'ala memahami kita umat Nabi Muhammad ni semua umur pendek-pendek belaka. Dan 2-3 hari sudah baca internet, mana ambil ahli politik tak tahulah, 37 heart attack. 37 heart attack mati. 2 hari sudah jiran sebelah rumah 43 bypass mati lepas 2 hari. Kan? Saya main siapa akan member pula, umur baru 52, anak baru darjah 2, kahwin nikah lambat. Kan? Kencing manis mati. Kita ni umur pendek belaka, boleh pi 63 kemah. Duduk 70 bonus. Boleh pi 85 dahsyat. Boleh pi 95 seorang ada yang saya kenal. Ya, yang saya kenal. Yang lain-lain kenal tu tak ada lah. Yang kenal ni lah ni seorang ada 95. Orang ni tak tahu, saya tak jumpa orang kan. Boleh pi 100 lagi sakan lah. Nak pi tu ya Allah, baru 43 berlungut-lungut ubat tu, kena terkedarah pagi petang siang malam. Kan? Baru 43. Kan? Appointment dengan doktor ni kad penuh atas bilik almari makeup di rumah dia tu. Kan? Jenuh duk atok appointment dengan doktor. Boleh capai? Tak boleh capai. Maka Allah Ta'ala tahu betapa lemahnya manusia ni. Ada riwayat kata ada satu hamba Allah ibadah di tengah laut di atas gunung sampai 500 tahun. Ibadah yang kerja dia. Tak pelik. Pasal apa? Pasal umur dia panjang. Kan? Nabi Allah Adam AS disebut dalam satu kitab Ibnu Qayyim, ada satu riwayat mengatakan bila mana Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga sebab makan buah khuldi, kemudian bila dia sampai di bumi, dia rasa menyesal sangat dengan dosa dia, sehingga dalam satu riwayat kata 40 tahun dia hanya sujud kepada Allah. Untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah. 40 tahun sujud menangis, tak angkat kepala langsung. 40 tahun. Kita baru 40 saat tu imam sujud, dalam hati dia tu terbakar kat tu imam tu, apa dah buta perut ni kan. Sikit punya lama dah sujud dia kan, geram. Tadi saya tengok satu video di mana tak tahu makmum tu pergi sepak tu imam tengah sembahyang. Kan, apa tak tahu lah, tak puas hati apa kan, dia pergi dia sepak, tapi elok lah dia pun kena sakan ke. Pajijak tu dia, tu imam ni pun yang duduk belakang ni pun jangan buat besar. Tu bilai kau tu siap, pajijak dia tu tempat tu imam tu. Kan, nah, ada orang dia tak suka. Oh, tu imam baca lama-lama dia tak suka. Tapi tu imam pun kadang-kadang kena ada consider jugalah kan. Sembahyang fardu ni tu imam jangan panjang-panjang sangat. Sembahyang sunat tabuh habis panjang mana pun. Ya, tapi main dengan keimanan kita ni punya susah kita nak buat satu-satu amal ibadah. Kan? Jadi yang saya nak kongsi pagi ni ada tujuh kelebihan pada malam Lailatul Qadar. Kan? Barangkali mungkin Lailatul Qadar tu dah habis dah, ataupun mungkin barangkali malam ni kot boleh jadi Lailatul Qadar. Kan, kalau ikut ulama kata kalau puasa start hari Selasa, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 25. Kalau 25 habis dah lah. Kan? Tapi kalau tak jatuh malam 25, nak jatuh malam ni, siapa tahu, kita tak tahu. Kan? Ada setengah orang kadang-kadang dia sembang kemas.
Aku rasa semalam aku dapat Lailatul Qadar dah. Pasal apa? Sejuk sungguh. Rupanya aircon dia 17 kan? Aircon rumah dia 17 memang sejuk kan? Lepas tu terus dia buat Lailatul Qadar. Tuan-tuan, kalau kita merasakan kita dapat Lailatul Qadar, jangan cerita ke orang. Sebab kalau kita cerita ke orang, waktu tu kita pemati orang yang semangat. Sebab hang dapat dah 25 ni, malam 27, 28, 29 ni duk ada lagi 2-3 malam ni. Hang dah pergi cerita kata hang dapat Lailatul Qadar, orang dia tapi dah, itu dah dapat dah Lailatul Qadar, kita lambat, malam tu terlena awal pula. Kan, tak apa, esok malam tu sama itu yang malam-malam lain siapa pun tak mau main. Kan, makan sahur pun tak habis. Kan, order 150, main 50 orang lagi 100 pun hantar sampah. Kan? Pasal apa? Ni kawan ni duk pergi cerita lah dia dapat Lailatul Qadar. Tak, Nabi suruh kita cari pada 10 malam yang terakhir. Kan? Jadi katalah malam ni jatuh Lailatul Qadar. Kan, ada 7 kelebihan kata ulama. Yang dikatakan dengan Lailatul Qadar, yang pertama itu adalah malam Al-Qadar tu. Lailatul Qadar maksud dia malam kemuliaan. Malam yang mulia tu diturunkan Al-Quran. Tu dalam ayat yang pertama tadi kita baca, Allah Ta'ala sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan? Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Kan? Quran ni dia turun 3 peringkat. Yang pertama daripada Allah Ta'ala ke Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz ni satu papan yang besar, papan kemuliaan. Besar mana wallahu ta'ala a'lam. Tapi kata dengan Imam Al-Ghazali, titik yang ada pada ya, titik yang ada pada nun, titik yang ada pada ba, titik tu saja yang tertulis di Lauhul Mahfuz, besar dia besar gunung Uhud. Dan cuba fikir tengoklah, kalau titik besar gunung Uhud, huruf berapa besar? Wallahu a'lam. Itu kajian Imam Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala. Kan? Jadi Allah Ta'ala kumpulkan semua ayat-ayat Quran ni di Lauhul Mahfuz. Maka daripada Lauhul Mahfuz tu peringkat yang pertama. Daripada Allah turun ke Lauhul Mahfuz. Daripada Lauhul Mahfuz turun ke satu tempat di langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Turun ke langit dunia. Dan daripada Baitul Izzah itulah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril ayat Quran yang sekaligus 30 juzuk yang macam tu ada dalam mushaf tu, turun daripada Allah Ta'ala ke Lauhul Mahfuz. 30 juzuk tu jugalah daripada Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Tapi bila mana turun dekat Nabi, dia tak turun sekaligus. Dia turun berceramuk, lintang pungkang, caca marbah. Pasal apa? Pasal dia ikut tema yang diperlukan pada waktu tu. Kan, mai kawan ni tanya macam ni, turun ayat macam ni. Mai kawan ni tanya macam ni, turun ayat macam ni. Begitulah seterusnya sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barulah disusun oleh para sahabat. Tapi sahabat susun bukan ikut kepala otak sahabat. Sebab sebelum wafatnya Nabi SAW, Ramadan yang terakhir tu 2 kali Nabi khatam Quran dengan malaikat Jibril. 2 kali Nabi tadarus. Sebab tu yang kita buat tadarus tu. Lepas tarawih buat tadarus tu ada sunnah dia. Bukan main hentam tak, ada sunnah. Nabi khatam 2 kali. Maka Nabi baca daripada Fatihah sampailah surah An-Nas, 114 surah, 30 juzuk, 6236 ayat. Betul ya? Betul ya? Kalau tak betul tuan-tuan tolong betul, jangan pergi tikam sudah. 6236 ayat. Kan? 6236 ayat turun dekat Nabi SAW. Maka begitulah seterusnya. Bila Nabi baca kat sahabat, sahabat baca dekat tabi'in, tabi'in baca kat tabi'un tabi'in, tabi'un tabi'in baca dekat atba'un tabi'un tabi'in. Begitulah turun seterusnya secara mutawatir kepada kita. Mai kat tok nenek moyang kita baca kat kita, kita pula baca kat cucu cicit kita. Begitulah seterusnya hingga ke hari kiamat. Kan? Itu cara sampainya Al-Quran kepada kita, bukan sampai dalam bentuk tulisan. Yang sampai kat kita dalam bentuk bacaan. Kan? Tulisan tu pasal ni kita banyak kurang Al-Hafiz, yang ramai Al-Hafuz.
Kan? Jadi bila banyak al-hafuz ni, maka terpaksa dikumpulkan secara mushaf. Sahabat duk fikir, kan, kalau kita tak kumpul, lama-lama orang akan lupa, orang tidak hafal, maka umat-umat yang terkebelakang ni takkan jumpa dah dengan Al-Quran. Maka sebab tu kita kena kumpul. Maka dikumpullah ke dalam satu mushaf yang asalnya sahabat tulis ayat-ayat Quran ni di atas pelepah kurma, di atas kulit kambing contohnya, di atas batu-batu yang lepiak. Dan persibah tak tulis dalam kertas, ustaz. Barangkali waktu tu di Mekah tak ada lagi kilang kertas. Kan? Mungkin lepas tu baru ada kilang kertas, barulah mereka kumpul dalam kertas. Kan? Mungkin lah kot, kan? Saya rasa lagu tu lah. Kan? Pasti banyak orang tanya lagu tu. Jadi yang pertama, kemuliaan malam Lailatul Qadar ini, yang pertama adalah turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua adalah Lailatul Qadar ni lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau malam tu kita dapat ibadah, maka pahala dia seperti mana 1000 bulan. Agak-agak ada tak masa kita nak beribadah sampai 83 tahun ni? Tak ada, sebab kita umur pendek. Bila kita umur pendek, nak ibadah banyak-banyak mana boleh. Tambah kita ni lemah iman, tuan-tuan. Saya duk sebut banyak kali, Sayyidah Nafisah sebelum wafat khatam Quran 30,000 kali. Kan? 30,000 kali. Sebelum mati sempat khatam 30,000 kali Quran. Kita Ramadan tu ni berapa kali khatam? Ustaz, duk ada 16 juzuk tak habis ni. Duk try ustaz, I'm trying my best. Tapi bini pula suruh buat putu kacang, saya tak. Kan? Apa tahu ke putu kacang tu apa dia? Tahu ke tak tahu ni? Mamak lah tak ada putu kacang, tak kaya lah. Putu kacang tu mau ada. Putu kacang tu pula nak buat susah, nak kena katok kan. Katok pecah ser. Bobo tekak balik, katok balik kan. Katok mau bagi dapat betul ikan seketul-seketul baru puas hati. Kan? Bini suruh buat putu kacang lah. Esok malam nak ni bini suruh kacau pulut kacau pula. Pagi raya pulut kacau pun kena ada. PKP tak PKP ke, pulut kacau kena ada. Putu mayung dengan gulai ayam kena ada. Kan? Tu baru raya. Kalau tak raya. Kan? Saya pagi raya amat tak nak makan roti jala sama rendang serunding ni semua buat tepi san. Putu mayung, gulai ayam dengan kambing masala mesti mau ada. Kan? Tu baru nama raya. Kalau tak raya lah pagi tu. Kan? Kita duk nak kalut pasal nak raya ni, kita lupa dekat Lailatul Qadar. Kan? Kalau boleh ni maki-baki malam hari ni, malam 27, kalau boleh kita buat lah qiyamul lail. Kan? Kalau boleh buat di rumah, buat sini buat. Tak buat. Kalau buat di rumah hampa iman kemas. Kan? Semua buat di rumah, afdalnya buat di rumah lah. Bukan buat berjemaah. Tapi setengah-setengah tempat mereka buat jemaah. Pasal apa? Kalau harap nak buat rumah, pakat tak ada tahajud kira duk terkejut kan? Tu kalau main di masjid pun, ni baru ni 2-3 masjid saya fikir mereka pesan dah ustaz, kalau boleh tu surah panjang-panjang sangat kan? Bagi surah pendek-pendek, surah Wadduha, Inna A'taina cukup kan? Jangan duk panjang-panjang ustaz. Semalam tu imam mana akan main tarawih, dia tiba yang lama ustaz. Siap dengan tak ikut SOP mau 45 minit jadi 2 jam, 8 rakaat. Apa surah dia baca tak tahu. Pagi ni ustaz mau buah nipih-nipih punya sudah kan? Jangan duk bagi tebal-tebal dia tak kan? Tuan-tuan, pulun buat. Abu Darda, salah seorang hafiz Al-Quran, bila dia dilantik jadi imam qiyamul lail pada malam terakhir Ramadan, dia pun baca sedap semua apa semua. Habis qiyam sembahyang subuh mau habis, kot bini dia pesan suruh beli barang apa ke, pergi market apa, dia pun pergi beli barang. Waktu dia tengah duk beli barang tu, ada seorang makmum dia ni puji dia, jumpa dia, makmum dia duk abang, Allah hang tadi jadi imam puas hati gila punya sokonok tu, duk belakang hang memang hang baca sur tu. Kawan tu punya syok macam cakap Pulau Pinang. Kawan ni ingat Abu Darda ni pada duduk di Mekah kan? Best betul duduk belakang. Tuan-tuan tahu tak, dalam riwayat tu dia habaq malam tu Abu Darda masa dia baca Quran, waktu dia jadi imam tu, dia baca rubu' Al-Quran. Apa maksud rubu' Al-Quran? 1/4 daripada Al-Quran.
Kalau 30 juzuk bahagi 4, 1/4 tu 7 juzuk setengah. 7 juzuk setengah dia jadi imam, dia baca, jumpa makmum di markit, makmum boleh duk puji lagi. Kalau kita try tengok esok pagi, tak usah 7 juzuk setengah, 3 juzuk cukup dah kiam. Kan? Tak ada bagi salam tu imam tu dia kena serekuk dengan goni. Depa ni limpak ni dalam sungai. Kan? Ambil melingkup orang tu saduk mai dah. Kan? Tuan-tuan, kita masya-Allah banding dengan para sahabat yang terdahulu, ibadah mereka luar biasa. Sebab apa? Sebab mereka nak cari kelebihan pada malam 1000 yang akan mendapat lebih baik daripada 1000 bulan. Itu kelebihan yang kedua. Kan? Kelebihan yang ketiga, malam tu adalah malam yang penuh dengan keberkatan. Dan Allah Ta'ala sebut, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang berkat. Malam yang berkat tu tak tahu bila. Kemudian baru turun, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Maka malam tu malam yang ada berkat. Apa maksud berkat ni? Bahasa Arab panggil barakah. Apa makna barakah? Barakah ni kalau kita buka dalam kamus, dia kata barakah itu bermaksud sesuatu yang baik dan berkembang. Sesuatu yang baik dan berkembang. Maksud kata, kalau orang tu dapat keberkatan tu, maka dia bukan dapat kebaikan saja, tapi kebaikan dia tu akan berkembang. Jadi kalau kita dapat malam Lailatul Malam Al-Qadar ni, dapat kebaikan malam tu, dan kehidupan kita akan lebih berkembang. Mungkin rezeki kita tambah, mungkin kesihatan kita lebih baik, mungkin kalau tak banyak pun sikit ada cukup. Yang tu yang dinamakan dengan berkat. Inilah keberkatan yang sepatutnya kita kena cari. Sebab kata ulama, pada malam itu adalah malam yang penuh dengan keberkatan. Kelebihan malam Lailatul Qadar ni apa dia? Yang keempat, turunnya Jibril dan malaikat pada malam tu. Allah sebut dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Qadar tu, tanazzalul malaikatu warruh fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Kami turunkan ar-ruh. Ruh di situ bukan maksud roh orang yang mati. Setengah orang kata, tengok ni Quran kata roh semua bulan puasa duk balik mai. Sebab tu kena beli kuih-kuih mau letak depa buka puasa. Kuih pa. Letak macam-macam semua depa buka puasa. Tak betul. Ni dalil mana hang kata roh balik mai? Ni dalil ni tanazzalul malaikatu warruh. Turunnya malaikat warruh. Roh tu siapa? Roh tu kata dengan ulama tafsir merujuk kepada malaikat Jibril, gelaran yang diberi kepada malaikat Jibril. Kerana dia turun pada malam Al-Qadar tu untuk membawa wahyu Al-Quran, dan dia turun untuk membawa kebaikan dan keselamatan kepada seluruh manusia pada malam tersebut. Itu kelebihannya. Yang seterusnya, malam Al-Qadar ni adalah malam kesejahteraan. Yang Allah sebut dalam ayat tu juga, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam tu kami beri keselamatan sampai ke waktu subuh. Sampai ke waktu subuh kami beri keselamatan. Kata dengan Ibnu Katsir ketika mana mentafsirkan ayat ni, dia kata keselamatan di situ maksud dia apa? Maksud dia syaitan tidak akan diberi peluang untuk melakukan kejahatan ataupun gangguan terhadap manusia. Allah selamatkan kita daripada gangguan syaitan untuk kita sungguh-sungguh fokus diri kita untuk buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kelima. Yang keenam apa? Yang keenam, pada malam Al-Qadar itu akan dicatatkan takdir kita selama setahun. Akan dicatatkan pada malam Al-Qadar tu takdir kita selama setahun. Ajal bila, umur kita berapa banyak, rezeki kita nak dapat berapa banyak, semua itu akan dicatat di Lauhul Mahfuz. Akan dikemas kini di Lauhul Mahfuz. Catat tu dah catat lama dah, tapi malam tu akan edit balik, dikemas kini, ikut ada apa tak kena, apa nak perbetul, apa nak tukar, apa nak tambah, apa nak kurang, Allah akan edit balik. Maka akan diberitahu kepada malaikat
tentang takdir satu-satu orang yang telah diedit di Lauhul Mahfuz tu. Itu peristiwa itu berlaku pada malam Al-Qadar. Yang seterusnya pada malam Lailatul Qadar tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri, siapa-siapa yang menghidupkan pada malam Al-Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Ini 7 kelebihan Lailatul Qadar. Kan saya dah cerita 7 kelebihan Lailatul Qadar. Saya cuma nak cerita, kalau boleh 3 benda ni tolong jangan tinggal. Kelebihan 7 tapi nak suruh buat 3. Kan bagi kita ni jenis iman lemah, dapat buat 3 ni jadi ya. Apa dia? Yang pertama, Quran tolong jangan tinggal pada malam-malam yang terakhir Ramadan ni. Boleh baca 1 juz, Ustaz baca 1 juz. Ada orang dia letak dah siap-siap kan, 1 malam 1 juz, 1 malam 1 juz. Ni duk ada lagi baki 3 malam, dia nak perhabis orang lagi 3 juz. Habuan dia boleh khatam 1 Quran contohnya. Ada orang dia langsung tak start apa pun, apa surah boleh baca. Malam sebelum tidur boleh baca Al-Mulk 30 ayat ya. Ustaz, saya bukan tak mau baca Quran Ustaz, tapi dulu masa kecil-kecil saya mengaji Ustaz, tak ada naik Quran besar, Ustaz mati. Jadi saya dan baca tentang Quran kecil ya. Quran kecil tu pun Ustaz, terang saya abang, saya reti pun tentang alam tarokai. Pasal apa Ustaz? Pasal mak saya selalu pesan kalau jumpa anjing baca alam tarokai. Yang tu kurafat, merepek. Jadi saya nak baca banyak-banyak tak boleh. Boleh baca takat apa baca lah. Boleh baca alam tarokai, baca alam tarokai. Tak boleh baca alam tarokai, baca kulhu. Bacalah surah apa pun, asalkan kita tak tinggal untuk dekat dengan Al-Quran pada 10 malam yang terakhir ni, terutamanya 3 malam yang terakhir. Kalaulah malam tu, malam ni jatuh malam Al-Qadar, pahala kita baca Quran tu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Jadi guna malam hari tu untuk baca Quran. Lagi banyak boleh baca, lagi bagus. Yang kedua apa dia? Yang kedua, sebolehnya, kan, lagi 3 hari ya tuan-tuan, 3 hari saja, kan, seboleh-bolehnya, kalau boleh tahajud tu janganlah tinggal. Walaupun inna a'tayna kulhu ya. Rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua kulhu, jadi ya. Kan? Ustaz, kalau saya tak mau baca surah boleh ya, nak baca Fatihah ya. Baca bila Fatihah. Kan? Tak payah baca surah sunat kan? Ada orang dia kata, Ustaz, para duk main cerita pasal tahajud ni semua Ustaz. Saya bulan puasa ni boleh jaga 5 waktu tak tinggal pun kira serupa macam nak kiamat dah dunia. Ustaz tu kan, Ustaz suruh topak dengan tahajud, gila ke apa? Kan, dia kira macam susah nak buat amal ibadah. Kira dia main bulan puasa dia cukup 5 waktu, luar bulan puasa dia tak cukup 5 waktu. Kan? Tu kita suruh topak dengan tahajud tu dia tak boleh terima. Dia rasa susah untuk dia nak buat ibadah. Kalau kita ni rasa susah nak buat ibadah, kita kena rasa takut, sebab kita takut Allah tak bagi hidayah kat kita, rasa seronok untuk buat ibadah tersebut. Kan? Jadi kita kena minta banyak-banyak Allah bagi hidayah kat kita untuk kita tambah lagi amalan kebaikan dalam hidup kita. Jadi seboleh-bolehnya kita dah bangkit sahur tu, kalau boleh malam terakhir ni set awal sikit, bagi dapatlah 4 rakaat ke, 6 rakaat ke, 8 rakaat ke, habis-habis tak ada, terlena sedang-sedang lagi 10 minit nak subuh, dan telan kurma 3 biji dengan ayak suam ya. Waktu tu saya dah ceritakan sebelum ni, waktu tu adalah waktu yang paling Allah Ta'ala suka untuk kita minta ampun dekat Allah. Disebut dalam Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Allah suka kita minta ampun pada waktu sahur. Jadi tadi masa kita makan sahur tu, sebolehnya jangan tinggal istighfar kepada Allah. Kan, minta ampun banyak-banyak, astagfirullah, dan dah nak semayang tak ada lah, nak buat tahajud tak ada lah, tapi ada masa lagi kan, nak pergi ambil wudu, nak basuh muka, nak gedebuk-gedebuk, nak makan lagi apa semua tak ada.
Sambil-sambil duk makan kau, lepas makan cepat-cepat 5 minit tu ada masa lagi 2-3 minit, astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan tinggal, sebab waktu tu Allah sedang tunggu nak mengampunkan dosa kita. Kan? Jadi malam hari fokus. Yang ketiga tuan-tuan, sedekah. Sedekah. Kan? Lagi 2-3 hari ni cari peluang untuk sedekah. Seboleh-bolehnya malam ni bagilah sedekah lebih sikit. Mana nak pitau kod malam ni Lailatul Qadar, kod lah, kan? Mana nak pitau, kan? Kalau malam ni Lailatul Qadar, insya-Allah kalau kita sedekah, kalau boleh lepaslah amount tu banyak sikit, kan? Habis-habis lekeh bopilah RM10, kan? Tuan-tuan, dalam sejarah dunia ni tak ada orang sedekah jadi tak ada harta, tak ada, kan? Lagi dia sedekah lagi kaya, lagi sedekah lagi kaya, lagi sedekah lagi Allah akan tambah rezeki kita. Sebab Allah sebut dalam Quran, la nas'aluka rizqa, kami tak minta rezeki kat kamu, nahnu narzuquka, kami yang bagi rezeki dekat kamu. Paling tak bos RM1 malam ni kita bubuh, jatuh Lailatul Qadar serupa sedekah 83 ton ataupun lebih daripada 83 ton. Kan? Jadi tolong jangan tinggal dengan sedekah ni, kan? Buka puasa ni cari peluang bagi makan dekat orang ke, kan? Sebab malam ni bermula daripada maghrib sampai subuh esok pagi, kan? Sampai subuh tadi dia panggil malam, lepas subuh sampai maghrib ni dia panggil siang. Jadi malam Al-Qadar tu berlaku pada waktu malam, maka kita boleh start untuk beribadah daripada maghrib lagi, kan? Jadi bagi makan buka puasa, cari siapa-siapa nak belanja makan buka puasa, kan? Pergi beli best punya hari ni, mana punya sempoi punya biryani ayam ke, kan? Biryani kambing ke, RM15 punya, hantar pergi 10 bungkus rumah member, kan? Kawan ni 2, kawan tu 2, kawan tu 2, kawan ni 2, kawan tu 2. Depa tu puasa depa punya pahala dapat kat kita. Sebab dalam satu hadis Nabi kata apa? Siapa-siapa bagi makan dekat orang buka puasa, pahala puasa dia Allah photostat bagi kat kita. Tu yang pertama. Malam tu pula kalau jatuh malam Al-Qadar, pahala lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Yang inilah cara kita nak cari pahala. Sebab apa? Kita nak khatam Quran banyak-banyak kali tak larat. Kita nak semayang 2 rakaat sampai 5-6 jam tak larat. Kita nak semayang sunat banyak-banyak ribu-ribu rakaat tak larat. Yang inilah peluang kita nak cari Lailatul Qadar. Yang terakhir, cukup urut dekat ni kan. Kan semua mata menduk sur lah. Kan dia bukan ngampang dengan saya menduk sur ni, duk tunggu nak peluk pantai kan, hujan mau cukup kan. Kan tak tidur ni satu malam ni kan. Yang terakhir saya nak tanya satu soalan sebelum kita nak balik. Katakanlah pagi ni ada satu hamba Allah mana tak tahu, kaya, sungguh-sungguh punya kaya. Dia bawa mai dekat kita gold bar, jongkong mah, sekilo punya jongkong mah tu dia bawa mai lebih kurang dalam 5 kontainer, kan? Contohlah, kan? Ni contohnya, kan? Bawa mai kat kita 5 kontainer punya gold bar. Dia panggil staff dia buat turun, susun habis gold bar tu penuh surau ni, kan? Daripada depan sampai belakang, bawah sampai atas penuh. Kemudian dia bagi goni dekat kita. Dia kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat ambil berapa banyak gold bar ni, saya halalkan dunia akhirat. Agak-agak hampa ambil kata. Jangan duk buat baik sangat, kan? Semua duk jegir, kan? Jangan buat baik sangat. Ambil kata ambil, mesti ambil ya, kan? Tadi semalam saya pergi tazkirah ni mana, iaitu sahra mesti gagal ya ustaz. Kan? Tak ada nak tunggu ya. Dia lepas terus lagu tu kan. Dia kata mesti ambil ha. Sifat manusia, Nabi kata apa? Kalau dia sudah ada satu gunung mah, diberi gunung mah yang kedua, nescaya dia mau yang kedua. Dia ada 2 gunung mah, dibagi gunung mah yang ketiga, sudah tentu kita ni mau juga gunung yang ketiga tu. Walaupun dah ada 2 gunung mah, yang ketiga kalau diberi mesti kita nak. Kan tuan-tuan, kalau kita dapatlah peluang boleh ambil gold bar tu bawa balik, saya yakin dan pasti tak ada mana masjid pun yang ada orang kan kata, ustaz saya tak mau ustaz, lagi 2 hari nak mati dah, gold bar apa. Kan tak mau dia kata apa, tak apa, gagal dulu, esok mati lain cerita.
Ada orang tak, dia kata, ustaz saya ambil satu sudah lah ustaz. Bukan apa, mami tak larat nak usung banyak-banyak ustaz, mami sakit lutut. Ada yang dibagi alasan sekilo, dia tak baginya. Dia kata apa, gagal dulu, esok kita tukang kepala lutut lain. Dia tak kan? Dia dicari jalan untuk dia buat apa, dia tak larat nak usung buat balik, dia telefon beranak-beranak, beradik-beradik dia main angkut. Dia tak kan, siapa boleh main, dia dipanggil main. Ingat, main angkut seorang sikit, dia di calling, dia di whatsapp, dia dipanggil, dia punya kutu perek semua turun main. Dia diangkut saya apa yang dia nak angkut. Berapa banyak yang boleh kita angkut, pasal apa yang kita ambil. Kalau dapat benda tu, macam-macam problem belakang kita boleh selesai. Dia nak dapat golba tu, tutup terus loan rumah, tutup loan kereta ke apa ke, hutang-hutang semua settle, bolehlah duk relax kan. Bolehlah tak serabut kepala hutang. Kalau dapat tuan-tuan, kalau gold bar tu kita dapat peluang, kita nanti usaha sungguh-sungguh nak ambil Lailatul Qadar lagi mahal daripada gold bar tu kan. Lailatul Qadar yang Allah nak bagi kat kita lebih berharga daripada gold bar tu. Kalau tadi gold bar tu kita tak larat nak angkut, kita akan cari jalan untuk macam mana aku nak ambil lebih banyak. Tapi mai tang Lailatul Qadar, kadang-kadang kita kata, minta maaf lah, aku tak larat lah, aku lena lah, bukan aku tak mau semayang, aku letih sangat lah. Kadang-kadang untuk Lailatul Qadar ni kita bagi alasan lebih banyak. Bahkan Lailatul Qadar itulah lebih kita perlu untuk selesaikan banyak masalah kita di akhirat nanti. Atas dunia ni ada masalah, kata dengan Sayyidina Umar, kalau hampa tanya ke aku apa masalah yang paling besar, dia kata masalah yang paling besar adalah bila mana nak dihisap di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau kita dapat Al-Qadar ni, malam Al-Qadar, sekurang-kurangnya mungkin akan banyak mempermudahkan urusan kita di Yaumul Mahsyar. Maka usaha seboleh yang mungkin, jangan cari alasan tapi cari jalan untuk buat ibadah malam-malam yang terakhir ni. Mudah-mudahan Allah kurniakan Lailatul Qadar kat kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam syurga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan berpunca dari diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wa'fu 'anil hisab. Idfa' 'anna ya Allah minal waba wal bala. Idfa' 'anna ya Allah minal waba wal bala. Idfa' 'anna ya Allah minal waba wal bala wal riba waz zina wal fahsya'i wal munkar. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma rzuqna Lailatul Qadr. Allahumma rzuqna Lailatul Qadr. Allahumma rzuqna Lailatul Qadr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak baca Quran tak boleh, boleh zikir kan, banyak zikir. Mempersiapkan segala persiapan untuk suami, termasuk dalam kebaikan yang boleh mendapat pahala Lailatul Qadar kan. Laki dia nak pergi semayang tahajud, dia siap semua, ambil face mask bagi kat suami, ambil sejadah, iron baju Melayu bagi kat laki, boh butang baju bagi kan. Bukan suruh pergi menikah, suruh pergi tahajud kan. Suruh pergi tahajud kan. Dia mempersiapkan keperluan suami dia. Maka itu juga kata dengan ulama termasuk dalam perbuatan kebajikan dan kebaikan yang boleh menyebabkan dia dapat pahala kan. Mempersiapkan makan untuk sahur kan. Malam tu dia siap makan. Ya Allah, malam ni aku nak masak sedap-sedap bagi anak laki aku makan. Ya Allah, mana nak pergi takut malam ni malam Al-Qadar. Ya Allah, kau ganjarkanlah pahala. Malam tu dia masak punya pahala lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan kan. Jadi kita kena cari apa saja kebajikan. Kita tak boleh nak semayang, tak boleh nak baca Quran sebab uzur
kan? Buatlah apa amal kebajikan seboleh yang mungkin. Boleh selawat, boleh istighfar, boleh zikir dengan macam-macam zikir, macam-macam zikrullah kita buat, kan? Boleh cari duit sikit lebih, sedekah banyak pada malam-malam tu, kan? Cari peluang untuk kita buat amal kebajikan. Ataupun kita tak boleh dah nak mai semayang tahajud ke apa ke, kita, orang perempuan ni cari peluang. Tak apa, saya dah tak pi tahajud, tak boleh, malam ni saya buat cucuk udang, hantar mai kat hangpa, saya hampa makan waktu sahur, kan? Kita pula kata apa dah cucuk udang ke pagi-pagi. Dia kata tak apa, bagi nasi minyak, ayam sama, telur rebus, kan? Dia top up lagi sempoinya, pahala dia besar, kan? Dia kena cari peluang apa benda yang boleh kita buat, kan? Ada orang dia pergi masjid, dia tolong mancut teh, dia nak pergi semayang tak boleh, dia main-main. Dia kata tak apalah, mami tak boleh nak main semayang pagi ni, mami uzur, padahal mami 67 lah, kan? Contohlah, kan? Mami uzur, mami tak boleh main pagi ni, kan? Tapi mami mai juga masjid pagi ni, mami nak mancut teh saja bagi semua orang yang tahajud tu minum. Dia nak cari peluang, cari peluang, kan? Apa peluang yang boleh kita buat amal kebajikan, asalkan amal kebajikan, kan? Sebab kita nak jadi orang yang muhsinin. Orang yang muhsinin adalah orang yang kepala otak dia akan tengok apa saja benda dengan pandangan amal kebajikan, dan dia turn it tu nak buat kebajikan. Maka apa saja kebaikan dan kebajikan yang dia buat, insya-Allah pahala ganjaran tu akan lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Tak ada. Tak ada. Kita jumpa insya-Allah lepas raya. Saya gunakan kesempatan ni untuk mohon ampun dan maaf. Selamat menyambut hari raya, maaf zahir dan batin. Tak tahulah nak kata kan, kod-kod petang ni nak tahu kan, esok PKP ke tak PKP kan. Kalau PKP lah duduk rumah api mana ya. Okay? Jadi tak apalah, mudah-mudahan Allah bagi keberkatan kat kita. Allah terima segala amal ibadah yang kita persembah dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Aidilfitri yang kita nak sambut ni menjadikan kita kembali kepada fitrah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.